Okey, salam sejahtera dan salam Unimasku sayang. Dalam submodul 2 dan bahagian 2 ini, saya akan menerangkan apakah itu Machiavellianism. Okey, jadi dalam The Dark Trait iaitu merupakan 3 personality yang bertindih, iaitu narcissism, psychopath dan Machiavellianism. Dalam subcycle ataupun segitiga ini, seorang itu dapat dilihat sama ada individu itu mempunyai sifat narsis, psikopat ataupun Machiavellianism. Jadi individu itu tidaklah seteruk mana untuk didiagnos sebagai disorder, hanya personality yang biasa saja, iaitu Machiavellianism, narsis ataupun psikopat. Jadi dalam 3 personality ini, saya akan terangkan narsis itu memiliki sikap yang membanggakan diri dan mempercayai bahawa mereka sahaja yang betul. Okay. Jadi yang kedua, psikopat, iaitu pula sikap yang antisocial, cenderung untuk melakukan tindakan kekerasan dan kurangnya rasa simpati terhadap orang lain. Jadi yang ini psikopat agak bahayalah terhadap individu yang lain. Jadi untuk personality Machiavellianism, iaitu mempunyai sifat ataupun sikap untuk manipulasi, memperdayakan orang lain ataupun mengambil kesempatan terhadap kesusahan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Okay. Jadi dalam ketiga-tiga personality tersebut, dia mempunyai saling berkaitan antara tahap dengan tahap penipuan dan ketidakjujuran dan kepentingan diri yang tinggi, mengikut Jonathan dan James Paul Middleton 2015. Okay. Jadi dalam submodul ini yang saya katakan tadi, saya memang menekankan bahawa saya ingin menceritakan tentang sifat individu yang Machiavellianism ini. Jadi dalam individu yang punya sifat ini, diorang mempunyai sikap yang tertumpu pada cita-cita dan minat mereka tersendiri. Jadi yang kedua ini memilih uang dan kuasa berbanding perhubungan. Macam diorang pilih kebendaan berbanding hubungan. Kiranya macam diorang tidak tulus lah, tidak betul-betul mau macam berkawan dengan kamu, macam tu. Jadi yang ketiga ini, kesanggupan untuk manipulasi orang lain untuk bergerak mencapai matlamat mereka. Mereka sedaya upaya untuk menipu ataupun manipulate, mempergunakan kamu untuk mereka mencapai goals diorang. Diorang tidak kisahlah kamu bawah mereka kan, kamu atas mereka kan, macam pangkat lah maksud saya ni. Yang penting diorang mau diorang yang nombor 1. Jadi untuk yang warna merah ini, tahap empati, yang diorang mempunyai tahap empati rendah. Diorang kurang common sense, orang cakap diorang kurang rasa berada di tempat, diorang kurang rasa macam mana berada di tempat kamu. Contohlah, saya ni susah, dia takkan rasa kesusahan tu, dia tidak akan peduli kesusahan apa yang kamu lalui. Yang penting diorang mencapai apa yang diorang inginkan. So sikap tu agak tidak bagus, sikap Machiavellianism ini. Yang nombor poin keempat ialah kurang kesedaran akibat tindakan mereka. Jadi dalam apa yang diorang lakukan, diorang kurang sedar ataupun kurang alert. Diorang tidak akan sedar sikap diorang yang buruk ni ataupun memberi kesan kepada individu yang lain. Diorang kurang rasa common sense. Diorang tidak akan peduli apa yang penting. Diorang tidak akan peduli apa tindakan diorang ataupun apa konsekuensi seterusnya. Contohlah, yang penting diorang di hadapan. Jadi untuk yang kelima ini, bersikap sinis dan tidak pemurah. Jadi contohlah, bersikap sinis yang tidak pemurah ni, diorang macam mengejek, bukan mengejek, tapi diorang
bersikap sinis ataupun bercakap, kamu boleh kau buat macam tu, kamu boleh, kalau kamu tidak boleh, saya boleh, dia kata macam dia coba merendah-rendahkan kamu supaya kamu rasa down, supaya dia rasa menang lah, dapat capai goals yang diorang dapat. Yang orang lain tuh bila dia rasa down, dia rasa suka bila tengok orang down. Sifat itu sangat-sangat tidak bagus dan jangan amalkan, ya. Oke, berdasarkan kajian lepas, wujudnya tingkah laku sedemikian dalam pelbagai sektor sosial persekitaran kita. Oke, dan di tempat kerja, selalunya majikan ataupun ketua ataupun rakan sekerja kita sendiri menggunakan daya tarikan, daya kebolehan dorang lah untuk mencapai matlamat dorang. Maksud saya daya tarikan di sini ialah dorang sedaya upaya untuk dekatkan diri dorang tu dengan kita, macam dia macam mempergunakan orang lain untuk, seperti saya cakap tadi, menggunakan orang lain untuk mendapatkan matlamat diri mereka sendiri. So dorang jalinkan hubungan, tentulah kau bergaul dengan kita, sedangkan hubungan yang dorang jalinkan tu tidak ikhlas pun macam tu. Yang penting dorang dapat apa yang dorang mahu. Faham kan? Faham? Okey, jadi di institusi pendidikan, pelajar lebih kepada sikap mungkin Machiavellianism, susah betul sebut. Pelajar akan sedaya upaya untuk pelajar sikap yang mempunyai sifat ni, mereka akan menipu dan pelagiat dalam pelajaran demi mendapatkan markah yang baik dan bukan daripada usaha sendiri. Jadi mostly pelajar macam ni, diorang tidak menghayatilah zaman-zaman, tidak menghayati ataupun meluangkan momen pelajaran diorang. Macam yang penting diorang dapat result yang baik. Diorang sanggup buat apa saja walaupun tindakan itu tidak bagus. Okay? Jadi tindakan ini memang tidak bagus dalam pendidikan. Jadi memang tidak boleh kalau mengamalkan plagiat ataupun nipu ni, jangan buat sesekali. Okay? Jadi dalam modul ni saya akan share bagaimana kita mengisi inventory Machiavellianism ini. Jadi Machiavellianism ini adalah pengasas daripada Niccolo Machiavelli. Kurang macam itulah bunyi nama dia. Jadi menurut dia makin tinggi skor yang kamu dapat akhir daripada inventory itu nanti, contohlah skor yang kamu dapat tu makin tinggi, anda cenderung kepada personality Machiavellianism ini. Okay. Jadi cara untuk tafsir skala tersebut ada setengah cara, ada berbezalah juga cara kita melihat skor yang kita dapat tu. Ada kajian yang menunjukkan 65 ke atas adalah kritikal, menunjukkan anda adalah Machiavellianism. Jadi kalau saya letakkan dua angka yang sama macam ni, atas tinggi atau rendah, dia macam lebih kepada kurang sama, macam kita tidak keliru lah dengan apa yang kita faham. Jadi kalau result anda mendapat 50 ke bawah, tahap itu adalah rendah. Faham? Kiranya kalau 50 ke bawah, sifat dia adalah baik-baik. Kiranya macam tidaklah yang seteruk apa yang ciri-ciri yang saya beritahu sebelum ni. Jadi 50 ke bawah adalah sifat yang malu, kesopanan, ketiadaan ungkapan rasa dalam ucapan, kasih sayang, kebaikan, kejujuran dan suka menolong orang lain. Jadi ini yang sika-sika kalau skor dia bawah 50, okay. Kalau skor dia 50 ke atas, ataupun kalau skor kamu menunjukkan 51, dah itu tahap yang tinggi. Kiranya tahap yang menunjukkan anda mempunyai sikap Machiavellianism. Tidak sepenuhnya sikap Machiavellianism, tapi kamu ada sikap seperti inilah. Contohnya dia dominasi, suka mendominasi
agresif ataupun mempunyai ketegasan, kekuatan pribadi, mempunyai keyakinan, persaingan tinggi, suka pujian, suka dipuji lah. Kehadiran konflik dalaman. Jadi ini adalah sikap-sikap yang selalu ada kepada individu yang Machiavellism. Tapi ada banyak lagi sebenarnya. Ini saja yang saya boleh letak, boleh saya kongsikan antara sikap-sikap yang Machiavellism yang ada dalam diri individu itulah. Jadi bagaimana kita menghadapi individu yang bersifat seperti ini? Yang pertama, mengetahui tahap batasan Anda. Jadi kita perlu tahu apa yang kita boleh kontrol dan apa yang perkara yang kita tidak boleh kontrol. Perkara yang kita boleh kontrol adalah diri kita sendiri. Kita boleh kontrol tingkah laku kita. Kita tidak boleh kontrol tingkah laku ataupun kita tidak boleh ubah sikap orang yang Machiavellism ini. Jadi kita tidak jadi individu yang mempunyai sifat Machiavellism ini, diorang tend to mengambil kesempatan terhadap kesusahan orang lain, yang macam saya ceritakan tadi. Jadi langkah yang lebih baik, langkah yang baguslah kita kurangkan pergaulan kita ataupun interaksi kita dengan individu seperti ini. So itu perkara yang kita boleh kontrol. Faham? Perkara yang kita boleh kontrol, kita kurangkan pergaulan kita dengan individu itu. Kita tidak boleh kontrol orang ataupun kita tidak boleh kontrol sikap suruh orang tu ubah. Okay? Faham? Okay, untuk yang kedua, fokus kepada perbualan asas mengenai pekerjaan sahaja. So, sangat penting untuk kita elakkan daripada berbual mengenai hal-hal pribadi kepada individu yang mempunyai sikap seperti ini. Mereka akan mungkin menggunakan info-info pribadi yang kita share dengan dorang untuk kepentingan diri mereka. Kiranya macam dorang ambil info tu untuk dia jatuhkan orang lain. Macam itulah. Selalunya kalau dalam hubungan kita memang percaya 100% kepada orang individu itu, walaupun kita baru kenal ataupun kita lama dah kenal. Sikap orang macam ni selalunya kita perlu jaga-jagalah ya. Okay. Untuk yang ketiga ni, kita mulakan penguasaan corak pemikiran. Kiranya kita memberikan sepenuh tumpuan terhadap matlamat kita sendiri dan jangan mudah tenggelamlah dengan permainan dorang. Contohnya dorang pandang sinis dengan kita, dorang pandang sinis, kamu dapat ke? Kamu boleh kan ni? Jangan mudah terpengaruh ya, jangan mudah terpengaruh dengan orang-orang seperti ini. Kita just fokus kita boleh melakukan yang terbaik untuk mencapai goals yang kita mahu, berbanding kita berbanding kita melawan dengan mereka. Walaupun kita tahu kita tidak setanding dengan mereka, macam kita tidak dapat mengalahkan individu seperti ini. Just focus on yourself, just fokus dengan goal kita sendiri lah. Yang penting kita jangan terpedaya, gitu. Jadi sebelum saya akhiri video ini, saya ingatkan supaya anda menjawab soalan-soalan yang terdapat dalam Google Form. Link akan diberikan dalam grup. Okay. Itu saja. Sekian, terima kasih.